Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Wan Hanim Najrah binti Wan Muda. Pada hari ini, kami akan membentangkan infografik kami bagi projek yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu subjek kepimpinan. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan bagi kumpulan kami. Yang pertama iaitu saya, Muazzam Shah bin Sahril. Kedua, Angelina Zawai, anak Anyai. Ketiga, Amy Nabila binti Aladin. Keempat, Syafinas binti Jamil. Baik, seterusnya saya akan menyatakan pilihan kami bagi pemimpin di dalam dunia pendidikan, iaitu Tan Sri Dr. Awang Had Saleh. Sebelum memulakan pembentangan tentang beliau, saya akan membuat sedikit pengenalan bagi projek ini. Pengenalan. Sebuah kepimpinan yang baik ialah kepimpinan yang utuh dan stabil. Dengan adanya sebuah kepimpinan, pasti adanya penglibatan di bawahnya, iaitu pengikut-pengikut ataupun orang bawahan. Kedua-dua pihak daripada pemimpin dan juga orang bawahan perlu memainkan peranan penting dalam menggerakkan sesebuah institusi untuk mencapai objektif atau matlamat yang telah ditetapkan. Menurut Robiah Sidin pada tahun 1998, usaha untuk menggerakkan tenaga di dalam sebuah kumpulan untuk mencapai matlamat. Ini membawa maksud dengan adanya peranan daripada orang bawahan dan juga pemimpin, kedua-dua perkara ini dapat membawa institusi tersebut dalam mencapai matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan. Perkara ini juga telah diaplikasikan di dalam dunia pendidikan. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang keluarga dan pendidikan Tan Sri Dr. Awang Had Saleh. Beliau berasal daripada keluarga yang susah. Ayahnya seorang buruh telekom dan ibunya pula seorang suri rumah. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Melayu Pulau Betung dan beliau telah menjadi seorang pelajar terbaik pada tahun 1949 pada usianya 15 tahun darjah 6. Seterusnya, beliau meneruskan pembelajaran di Sekolah Melayu Seberang Perak dan telah menceburi bidang perguruan pada tahun 1951 di Maktab Perguruan Sultan Idris. Seterusnya, di sini adalah senarai pengalaman beliau sepanjang menjadi seorang pemimpin pendidikan seperti jawatan yang pernah disandang oleh beliau. Antaranya ialah Guru Bahasa Kebangsaan Kolej Sultan Abdul Hamid, Penolong Pensyarah Pusat Latihan DTC, Pensyarah Maktab Perguruan Bahasa Lembah Pantai. Pada tahun 1966, beliau pernah menerbit dua karya beliau, iaitu cerpen dan novel. Seterusnya, beliau pernah menyandang jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Universiti Malaya, Timbalan Naib Chancellor Had Ehwal Pelajar Universiti Malaya, Pengarah Institusi Teknologi MARA yang dikenali sebagai UiTM sekarang. Pada tahun 1980, beliau pernah menyandang jawatan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan Naib Chancellor pertama di UUM. Dan seterusnya, Pro Chancellor UPSI sehingga pada tahun 2013. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai penasihat khas KPM, pengerusi Majlis Buku Kebangsaan, ahli lembaga eksekutif UNESCO dan juga pengerusi lembaga takbir Lim Kok Wing. Selamat sejahtera, nama saya Angelina Zawai dan nombor matrik saya ialah DB170025. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kaedah ataupun jenis kuasa yang dipraktikkan oleh Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Saleh semasa kepimpinannya. Kaedah ataupun jenis kuasa yang pertama dipraktikkan oleh beliau ialah jenis kuasa transformasi, di mana beliau menekankan pendidikan ke arah perpaduan. Beliau telah mengetepikan semua keperluan sendiri dan mengutamakan kepentingan organisasi dalam melahirkan anak muda yang cinta akan perpaduan. Seterusnya, perubahan dalam sektor pendidikan yang mementingkan perpaduan. Ini merupakan matlamat utama ataupun matlamat jangka masa panjang yang diinginkan oleh beliau semasa kepimpinannya. Seterusnya, hasil penulisannya menjadi panduan dan giat diaplikasikan oleh pihak KPM dalam mengutamakan konsep perpaduan dalam semua institusi pendidikan di Malaysia. Jenis kuasa yang kedua ialah jenis kuasa karismatik.
Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Saleh gemar memberikan kata-kata motivasi kepada para pendidik agar sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemajuan pelajar di samping mengutamakan konsep perpaduan. Ini kerana kepekaan pendidik pada masa kini dalam mendidik pelajar sangat penting kerana pada masa kini pelajar yang dilahirkan hendaklah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Selepas itu, semangat yakin diri beliau sangat baik dan patut dicontohi dalam merealisasikan objektif yang telah dirancang bagi kemajuan bersama di dalam sesebuah organisasi yang terdapat dalam sektor pendidikan. Dan jenis kosa yang ketiga yang diaplikasikan oleh beliau ialah berwawasan. Beliau menggunakan jenis kosa kepimpinan berwawasan ataupun visionary. Beliau telah membayangkan masa hadapan, iaitu menginginkan sektor pendidikan ke arah perpaduan. Dalam menyemai semangat perpaduan dalam setiap individu yang berada di organisasi, beliau telah menggunakan strateginya iaitu melalui penulisan yang dihasilkan. Perkara ini terbukti apabila penulisannya menjadi panduan sektor pendidikan dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar serta kaki tangan organisasi sektor pendidikan. Perpaduan merupakan tunggak utama negara dalam menjamin kesejahteraan negara, manakala sekolah pula merupakan medium utama dalam melahirkan rakyat yang mengambil berat akan perpaduan. Ketiga-tiga kaedah ataupun jenis kosa yang diaplikasikan oleh Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Saleh semasa kepimpinannya sangat berkesan kerana ia ataupun strategi yang digunakan oleh beliau telah dijadikan panduan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Amy Nabila binti Aladin, nombor matrik DB170039. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan berkaitan dengan cabaran yang dihadapi serta kesan kepimpinan yang ditunjukkan. Untuk pengetahuan semua, tokoh yang hebat dan berjaya iaitu Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Saleh lahir daripada keluarga yang susah. Jadi apabila lahir daripada keluarga yang susah, sudah semestinya banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh beliau. Beliau menghadapi pelbagai cabaran untuk belajar dengan baik justru disebabkan oleh beliau bukan berasal daripada keluarga yang kaya. Beliau tidak diterima untuk melanjutkan pembelajaran ke sekolah Inggeris walaupun keputusan akademik beliau adalah sangat cemerlang. Namun itu tidak menjadi penghalang untuk beliau terus bangkit untuk berjaya. Seterusnya, beliau juga tidak berdiam diri semasa cuti semester sewaktu beliau belajar. Beliau telah bekerja sambilan di Dewan Bahasa dan Perpustakaan untuk mengumpul duit bagi menampung pembelajaran apabila buka semester baru. Akhir sekali, beliau juga bersemangat wajar. Walaupun beliau telah bekerja sebagai seorang guru, namun pada waktu pagi beliau mengajar dan pada waktu petang beliau bertekad dan masih berjuang belajar kerana beliau ingin mendapatkan Lower Certificate of Education dan akhirnya beliau berjaya mendapatkannya. Disebabkan oleh itu, kita perlu menghadapi cabaran kerana dengan cabaran itulah yang akan mematangkan kita dan membuatkan kita berani untuk menepuhi liku-liku kehidupan di masa hadapan. Dengan semangat wajar yang ada pada Dr. Awang Had Saleh ini, beliau telah berjaya di Menara Gading pada masa kini. Dan nama beliau juga telah disebut-sebutkan sehingga kini walaupun beliau telah meninggal dunia. Seterusnya saya beralih kepada kesan kepimpinan yang ditunjukkan oleh beliau. Yang pertama, motivasi dan kata-kata semangat kepada pendidik sehingga sekarang masih digunakan untuk membangkitkan semangat walaupun beliau telah meninggal dunia. Seterusnya, pendidikan ke arah perpaduan juga telah ditubuhkan oleh beliau dan mampu mengelakkan daripada berlakunya permusuhan kaum kerana pendidikan ke arah perpaduan ini telah dipupuk daripada sekolah lagi. Di samping itu, kesan kepimpinan beliau juga melalui penulisan
telah dijadikan panduan dan inspirasi bukan sahaja dalam kalangan pendidik, malahan dalam kalangan tokoh-tokoh juga. Tokoh-tokoh yang telah berjaya juga telah mengkaji penulisannya, menjadikan penulisannya sebagai inspirasi untuk terus berjaya. Akhir sekali, kesan kepimpinan beliau juga dapat membangkitkan semangat kepada pelajar yang berasal daripada keluarga yang susah, kerana beliau seorang yang tidak pernah mengenal erti berputus asa dan sentiasa berani menghadapi cabaran walaupun beliau berasal daripada keluarga yang susah. Disebabkan itulah beliau telah berjaya meraih nama dan menjadi sebagai tokoh kepada kita semua pada masa kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafinas binti Jamil, bernombor metrik DB170128. Baiklah, saya akan membentangkan tentang sumbangan Allahyarham Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Salleh yang telah banyak memberikan sumbangan dan jasa bakti yang diberikan sepanjang hayat hidupnya kepada agama, bangsa dan negara. Beliau yang aktif dalam bidang akademik dan telah diberi gelaran tokoh pendidikan negara disebabkan kehebatan beliau yang terselah telah menjadi contoh dalam bidang pendidikan. Antara sumbangan dan jasa bakti beliau ialah beliau terlibat dalam penulisan yang berbentuk sastera dan banyak menghasilkan karya-karya yang kreatif. Malah, karya pertama yang dihasilkan adalah sebuah sajak yang tersiar dalam majalah Guru pada tahun 1954. Ianya menerangkan tentang perjuangan guru yang memajukan masyarakat Melayu supaya bekerjasama antara satu sama lain dalam segala sesuatu untuk menyatukan dan memperjuangkan hak guru-guru serta memberi ilmu dan nasihat kepada masyarakat Melayu. Selain itu juga, beliau telah menterjemah karya-karya terjemahan seperti Perbendaharaan Kata Itali Melayu yang pertama kali oleh Antonio Pigafetta. Seterusnya, Awang Had Salleh juga mempunyai bakat seni yang boleh menghasilkan cerpen dan novel seperti menulis esei yang bertajuk Mengikuti Novel dan telah menerbitkan buku cerita tentang Selindung Bulan Kedah Tua. Pada tahun 1966, beliau telah menerbitkan penulisannya dalam dua buah karyanya, iaitu cerpen yang bertajuk Merah Kuning Biru dan novel tentang biru warna. Karya tersebut merupakan isu perkauman yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Sementara itu, novelnya iaitu Biru Warna menjelaskan tentang bagaimana ilmu pengetahuan boleh mengubah tingkah laku manusia dalam bentuk falsafah alam sekitar. Pada tahun 1975, beliau mengajukan dua karya dramanya yang dihasilkan pada tahun 1960-an bertajuk Buat Menyapu Si Air Mata dan Pelarian Seorang Tua kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Maka dalam bidang penerbitan dan penulisan, beliau telah banyak menghasilkan buku, risalah dan kertas kerja yang berkaitan dengan bahasa, kebudayaan dan pendidikan serta banyak anugerah yang telah diterimanya. Dengan itu, untuk menghargai jasa bakti dan sumbangannya, beliau telah dikurniakan pingat dan darjah kebesaran yang perlu dimilikinya kerana kejayaannya telah membuktikan dengan hasil usaha yang gigih dan tiada jalan singkat untuk mencapai kejayaan. Secara kesimpulannya, Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Had Salleh merupakan tokoh pendidikan negara bersasiah diri yang unggul serta memiliki semangat juang yang tinggi. Dalam pada itu, beliau telah memberikan kritikan sosial melalui medium sastera yang ada seperti penulisan dalam drama yang lebih ke arah keadaan masyarakat. Dalam perkongsian ilmiah juga amat bernilai untuk menambah baikkan pelaksanaan sistem pendidikan yang sedang berkuat kuasa bagi memberikan cara-cara dalam memantapkan lagi dasar-dasar pendidikan yang sedia ada. Hal ini kerana beliau telah membuktikan hasil seni bakatnya dalam kesusasteraan dan merupakan salah seorang penulis kreatif di negara ini. Skop penulisan yang telah dihasilkan diperluaskan yang merangkumi cerpen, novel, drama dan esei. Oleh itu, beliau yang mempunyai nilai estetika yang tersendiri perlu dijadikan contoh teladan kepada pendidik masa kini bagi melahirkan modal insan rakyat yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.